Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Video ini saya nak kongsikan kajian tindakan daripada kumpulan kami dari SJKC Chonghua Pujut. Saya Bong Witek, ketua kumpulan kami ialah Hugh Liu Fa dan dua orang ahli lagi ialah Lau Ling Ling dan Li Ying Wan. Dalam kajian tindakan kami ini, kami telah menghasilkan satu BBB yang dinamakan Kit Penjodoh Bilangan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam penjodoh bilangan. Terdapat 6 isi kandungan dalam kajian. Pertama, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Kedua, isi keprihatinan dan fokus kajian. Ketiga, objektif kajian. Keempat, kumpulan sasaran. Kelima, pelaksanaan kajian. Keenam, cadangan untuk kajian seterusnya. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan kemahiran sistem bahasa murid tahun 3 dalam penjodoh bilangan yang harus dikuasai berdasarkan DSKP. Dalam kajian tindakan ini, kami telah mengambil 10 orang murid tahun 3 sebagai sampel kajian. Sebanyak 44 orang murid dalam kelas itu dan instrumennya ialah pemerhatian, temu buah, soal selidik, ujian pra dan ujian pos. Kami telah memberi ujian pra kepada 10 orang murid yang lemah dalam penjodoh bilangan. Selepas menggunakan kit penjodoh bilangan, kami memberikan ujian pos lagi kepada murid-murid tersebut. Dalam kajian tindakan kami, hasil yang didapati ialah penggunaan kit penjodoh bilangan dapat meningkatkan tahap kefahaman, daya ingatan, menjana minda murid dalam penjodoh bilangan. Kandungan kajian pertama ialah refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. 10 orang murid tersebut adalah lemah dalam penggunaan penjodoh bilangan. Mereka selalu membuat keliru dalam penggunaan. Kelemahan mereka mungkin dipengaruhi oleh penggunaan penjodoh bilangan dalam bahasa Cina. Selain itu, mereka juga tidak memberi tumpuan ketiga PTPR. Kemungkinan juga pendekatan guru adalah kurang menarik. Selain itu juga murid-murid berasal penjodoh bilangan ini tidak relevan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kami mengambil keputusan untuk menghasilkan kit penjodoh bilangan untuk membantu murid-murid tersebut. Kajian tindakan kedua pula ialah isu keprihatinan dan fokus kajian. Dalam pengajaran dan pembelajaran penjodoh bilangan, isu-isu yang timbul ialah tahap penguasaan murid yang berbeza, tahap pendidikan ibu bapa yang berbeza, motivasi dan penumpuan murid yang kurang, masalah gangguan bahasa ibunda mereka. Ketika sesi PTPR dalam Google Meet, murid-murid adalah pasif. Murid-murid suka memahami isi pengajaran guru. Oleh itu, mereka sentiasa membuat kesilapan dalam penggunaan penjodoh bilangan. Oleh itu, kajian kami adalah berfokuskan kepada kesilapan dan kegagalan penggunaan penjodoh bilangan bagi murid-murid. Dengan itu, kami membina satu bahan pembelajaran yang dapat membantu murid-murid. Dan seterusnya, murid-murid boleh menguasai penjodoh bilangan bahasa Melayu dengan lebih mudah dan berkesan. Kandungan kajian ketiga ialah objektif kajian. Objektif umumnya ialah mempertingkatkan pemahaman dan pencapaian murid-murid dalam penjodoh bilangan. Dan
Objektif khususnya ialah membantu guru mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan kebolehan murid, tempat situasi dan masa, meningkatkan penggunaan penjodoh bilangan murid dalam pertuturan dan penulisan, membolehkan murid belajar secara kendiri di rumah, memupuk minat dan keyakinan diri bagi murid-murid, dan meningkatkan ruang dan peluang interaksi antara rakan-rakan guru atau ahli-ahli keluarga. Kandungan kajian keempat ialah kumpulan sasaran. Sebanyak 10 orang murid dalam kelas 3 biru telah diambil sebagai sampel, 4 orang murid lelaki dan 6 murid perempuan. Mereka merupakan golongan murid yang belum mencapai tahap minimum penguasaan penggunaan penjodoh bilangan. Dan kandungan kajian kelima ialah pelaksanaan kajian. Mula-mulanya kami membuat tinjauan masalah melalui pemerhatian ketika PDP bersemuka dan PDPR. Selepas itu pemeriksaan latihan murid-murid dan seterusnya kami memberi ujian pra untuk menilai penguasaan murid dan juga bertemu bual dengan murid-murid untuk mendapat pandangan mereka terhadap PDP penjodoh bilangan. Dan akhir sekali kami memberi ujian POS untuk menilai kebesaran penguasaan murid selepas menggunakan kit penjodoh bilangan. Selepas tinjauan, kami membuat analisis. Melalui pemerhatian, kami mendapati murid-murid masih belum dapat memilih penjodoh bilangan yang sesuai mengikut konteks ayat. Contohnya, mereka sentiasa membuat kesilapan seperti sebatang payung. Melalui temu bual pula, kami mendapati terdapat 3 faktor yang menjejaskan penguasaan mereka. Faktor pribadi, mereka tidak faham, tidak berminat dan tidak memberikan tumpuan. Faktor guru pula ialah guru mengajar terlalu cepat, PDP kurang menarik. Faktor keluarga pula, tiada sokongan daripada ibu bapa kerana mereka tiada masa ataupun tidak berkeupayaan untuk mengajar anak-anak mereka. Dalam ujian pra yang dijalankan, didapati markah yang diperolehi oleh 10 orang murid itu agak rendah. Dari sini, hanya seorang murid perempuan yang berjaya mendapat 40% sahaja. Kebanyakan hanya mendapat 30% dan skor minnya ialah 26. Oleh itu, tindakan yang dijalankan oleh kami ialah menghasilkan sebuah kit penjodoh bilangan untuk menolong mereka. Kit penjodoh bilangan ini merupakan satu kit atau sebuah kotak kecil yang merangkumi senarai penjodoh bilangan, kad-kad imbasan, jenis-jenis penjodoh bilangan dan kad-kad yang dipaparkan objek dan nama objek. Inilah kit penjodoh bilangan yang merupakan sebuah kotak. Di dalamnya, kami simpan kad-kad imbasan. Langkah-langkah menggunakan kit penjodoh bilangan kami telah mencadangkan. Pertama, membaca dan memahami penjodoh bilangan. Kedua, guru menguji kefahaman murid. Ketiga, murid dikehendaki merangkaikan objek kata nama dengan penjodoh bilangan yang sesuai, iaitu menjadi kad yang menggambarkan objek yang sepadan dengan penjodoh bilangan yang ditunjukkan oleh guru. Keempat, jika betul, mereka dikehendaki menyebut penjodoh bilangan tersebut secara lisan. Pelaksanaan PDP dengan penggunaan kit penjodoh bilangan pula. Selepas siap sesi pengajaran, kumpulan sasaran tersebut dikehendaki membaca, mengenali dan memahami penjodoh bilangan tersebut. Murid diminta mencari objek yang menggunakan penjodoh bilangan yang ditunjukkan. Proses ini diulangi dengan penjodoh bilangan yang lain. Murid diminta membina ayat mudah. Guru memberi penambahbaikan terhadap jawapan murid.
Murid-murid juga digalakkan agar rajin menggunakan kit penjodoh bilangan pada waktu lapang atau mereka juga boleh menggunakan kit penjodoh bilangan bersama ahli keluarga. Perkembangan kajian penggunaan kit penjodoh bilangan adalah seperti berikut. Pada tarikh ini, murid mengenal penggunaan penjodoh bilangan yang bersesuaian dengan objek. Selepas itu, murid membina ayat menggunakan penjodoh bilangan secara lisan dan murid memahami dan menggunakan penjodoh bilangan. Dan akhir sekali, pada tarikh ini kami memberi ujian POS kepada murid-murid yang perlu menjawab 10 soalan penjodoh bilangan beraneka pilihan dalam bentuk Google Form. Isi kandungan penjodoh bilangan adalah seperti berikut. Refleksi kajian, dalam ujian POS, kami mendapati bahawa murid-murid telah berjaya mencapai peningkatan yang ketara. Mereka telah berjaya mencapai sekurang-kurangnya skor 60% dan ke atas dalam ujian POS. Dari sini kita jelas menunjukkan perbezaan yang besar semasa skor ujian pra dan skor ujian POS. Melalui refleksi ini, murid kumpulan sasaran pula menjadi lebih berminat, mereka lebih menumpukan perhatian dan mereka mengambil inisiatif untuk mempelajari lebih banyak bagi penjodoh bilangan. Dari segi ibu bapa pula, kami didapati bahawa ibu bapa penjaga telah memberi komen yang agak tinggi dan positif tentang kit penjodoh bilangan ini. Kit penjodoh bilangan menunjukkan keberkesanan dan kualiti yang baik. Kesimpulannya, kit penjodoh bilangan ini adalah sesuai digunakan dalam PDP penjodoh bilangan, terutamanya dalam usaha mempertingkatkan kemahiran berbahasa kumpulan murid yang belum mencapai tahap minimum. Kandungan kajian ke-6 ialah cadangan untuk kajian seterusnya. Penjodoh bilangan boleh diperluaskan lagi agar murid-murid dapat menguasai lebih banyak lagi penjodoh bilangan. Bagi kajian lanjutan, subjek atau kumpulan sasaran mungkin boleh diperluaskan ke kelas-kelas lain. Kit penjodoh bilangan boleh digunakan bersama dengan peta minda untuk meningkatkan keberkesanannya. Kaedah pengajaran juga boleh dipelbagaikan. Demikianlah pembentangan daripada saya. Sekian terima kasih atas tontonan tuan-tuan dan puan-puan.